Hai, selamat datang. Hari ini, jom kita jadi pengembara masa. Kita akan patah balik berpuluh-puluh ribu tahun ke belakang untuk kita bongkar sama-sama kisah menakjubkan tentang manusia paling awal yang pernah tinggal di bumi Malaysia. Dah sedia nak jadi ahli arkeologi? Ini soalan paling utama kan? Fikirkan misi kita hari ini macam satu siasatan detektif. Kita tak ada saksi hidup, tapi kita ada bukti-bukti yang mereka tinggalkan. Inilah petunjuk kita. Jom kita cuba cantumkan semua kepingan teka-teki ini. Okey, ini dia pelan siasatan kita. Mula-mula kita akan fahamkan dulu misteri zaman prasejarah itu sendiri, lepas tu kita jejak garis masanya, kemudian bahagian paling best kita akan siasat artifak-artifak yang ada. Dari situ kita akan cuba bayangkan kehidupan mereka dan akhir sekali, apa legasi yang mereka tinggalkan untuk kita hari ini. Baiklah, jom kita mulakan siasatan kita. Perkara pertama yang kita kena faham betul-betul ialah betapa jauhnya kita akan mengembara ke masa lampau ni. Ia sangat-sangat dalam. 40,000 tahun. Cuba sebut nombor tu. Bukan 400, bukan 4,000, tapi 40,000 tahun. Itulah tempoh paling kurang yang dah terbukti adanya manusia dekat negara kita ni. Bermula dari zaman Paleolitik. Susah kan nak bayangkan betapa lamanya tu? So, macam mana kita nak faham perjalanan beribu-ribu tahun ni? Senang je. Para arkeologi dah tolong kita bahagikannya kepada 4 zaman utama. Anggap je ni macam peta perjalanan kita untuk meneruka zaman purba. Segalanya bermula dekat zaman Paleolitik, masa manusia pertama sampai. Lepas tu kita masuk ke zaman Mesolitik atau nama lainnya Hobbinian, di mana dorang dah mula pandai licinkan peralatan batu. Seterusnya, boom, revolusi besar berlaku dalam zaman Neolitik, dorang dah mula bercucuk tanam. Dan akhir sekali, zaman logam. Bila teknologi baru dan perdagangan mula muncul, setiap zaman ni ibarat satu level up yang besar untuk tamadun manusia. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling seronok dalam mana-mana siasatan. Meneliti bukti-bukti yang ditinggalkan. Artifak ni, dia macam bisikan dari masa lalu yang sampai kepada kita hari ini. Petunjuk kita yang pertama, ialah peralatan yang mereka cipta. Nampak macam seketul batu biasa je kan? Tapi jangan pandang rendah. Dari batu inilah kita boleh tahu kemahiran dorang, cabaran hidup dorang, dan macam-macam lagi. Cuba tengok evolusi ni. Masa zaman Paleolitik, alatan batu dia kasar dan ringkas je, macam yang dijumpai dekat Kota Tampan, Perak. Masuk zaman Mesolitik dan nampak kemas sikit, dah mula dilicinkan. Kemuncaannya masa zaman Neolitik. Licin berkilat, buatannya sangat teliti. Dan bila masuk zaman logam, ini game changer betul. Dorang dah jumpa tembaga dan besi, terus berubah cara hidup dorang. Okey, petunjuk kita yang kedua ni pula menunjukkan yang hidup mereka bukan setakat untuk survive je. Bila dah wujud tembikar dan manik, ini tandanya mereka dah mula ada masa untuk fikir pasal inovasi, seni dan mungkin status sosial. Dekat tempat macam gua ni tembikar yang dijumpai itu bukan satu jenis tau. Ada macam-macam bentuk, saiz, ada yang siap dengan corak-corak yang kreatif lagi. Ini bukan lagi alat semata-mata, tapi dah jadi satu ekspresi seni. Sama juga dengan manik. Ini bukti yang orang dah mula hargai kecantikan dan hiasan diri. Dah pandai bergaya Petunjuk kita yang ketiga ni bagi saya mungkin yang paling istimewa. Sebab ini macam mesej yang mereka tinggalkan secara terus untuk kita tatap. Iaitu seni purba yang dilukis di dinding-dinding gua dan diukir pada batu. Apa yang menarik kat sini ialah kita ada 2 jenis seni dan dua-dua ni macam cerita benda yang berbeza. Lukisan gua ni, ia macam diary harian dorang. Cerita pasal aktiviti memburu, kehidupan seharian. Tapi ukiran batu atau megalit ni pula, yang ni lebih misteri. Ia lebih mendalam, dipercayai ada kaitan dengan ritual dan kepercayaan mereka. Satu cerita pasal dunia, satu lagi pasal alam kerohanian. Baiklah, kita dah kumpulkan semua petunjuk. Sekarang, jom kita cuba cantumkan semua maklumat ni dan bayangkan macam mana sebenarnya kehidupan mereka dulu Macam mana mereka cari makan dan apa agaknya yang mereka percaya. Ekonomi dorang berevolusi tau. Mula-mula, hidup dorang simple je. Memburu binatang, kutip hasil hutan, cukup untuk hidup hari itu. Tapi lepas tu, masa zaman Neolitik, dorang buat satu penemuan besar. Dorang dah pandai tanam padi. Bila dah ada hasil tanaman yang lebih, apa jadi? Dari situlah bermulanya sistem tukar barang atau perdagangan. Anda nak tahu apa yang satu-satu masyarakat purba tu percaya? Salah satu cara terbaik ialah dengan melihat cara mereka menguruskan pengebumian. Dan apa yang kita jumpa di tapak-tapak pengebumian di Malaysia ni, wow! Ia menunjukkan mereka ada ritual yang sangat kompleks dan sangat menghormati orang yang telah meninggal dunia. Cuba tengok ni, macam-macam cara ada.
Ada yang dikebumikan lurus di cuaca, ada yang dalam keadaan melentur macam bayi dalam perut ibu di kuil gunung runtuh, malah ada yang guna tempayan besar sebagai keranda. Setiap cara ni bukan dibuat suka-suka tau. Ia mencerminkan kepercayaan dorang yang berbeza tentang kematian, tentang kehidupan selepas mati, dan tentang perjalanan roh. Siasatan kita dah hampir sampai ke penghujungnya. Jadi, selepas kita jejak garis masa, kita analisa artifak dan kita cuba bayangkan kehidupan mereka, apa kesimpulan terbesar yang boleh kita buat? Kesimpulannya mudah aja. Zaman prasejarah ni bukanlah satu cerita lama yang terasing. Ia adalah tapak, ia adalah asas kepada segala-galanya yang kita ada hari ini. Inovasi mereka dalam mencipta alatan, permulaan pertanian, sistem kepercayaan, semua itulah benih yang akhirnya tumbuh menjadi tamadun Malaysia yang kita kenali sekarang. Fikirkan macam ni, setiap batu yang kita jumpa, setiap serpihan tembikar, itu semua macam satu cebisan cerita. Bila kita kumpulkan dan cantumkan semuanya, barulah kita nampak gambaran besar, iaitu epik permulaan negara kita. Tapi, yang paling menarik sekali, siasatan ni sebenarnya tak akan pernah tamat. Dan ini soalan untuk anda fikirkan. Agak-agak, apakah lagi rahsia purba yang masih tersembunyi di bawah tanah air kita, yang cuma tunggu masa untuk ditemui? Itulah keajaiban sejarah. Sentiasa ada sesuatu yang baru untuk dibongkar.